Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya percaya tuan-tuan dah ready dah dengan surah An-Nisa, muka surat 95 ayat 103 tuan-tuan. Ni ayat 103 daripada ni fa idza qadaitum ni ayat 103. Kita nak ambil ujung ayat ni saja. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita baca dari awal ayat dulu, tuan-tuan puan-puan simak. So mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kita untuk faham ayat-ayat dia, dan kita dapat keberkatan khususnya daripada ayat 103 ni tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan puan-puan simak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sadaqallahul Azim. Baik, tuan-tuan fokus kepada ujung ayat ni. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita tengok makna dia dulu tuan-tuan. Inna salata, makna apa? Sesungguhnya solat itu. Sesungguhnya solat itu. Sebentar. Inna salata, sesungguhnya solat itu. Sesungguhnya solat itu. Kanat, telah adalah dia alal mu'minina. Sebentar tuan-tuan. Kanat telah adalah dia alal mu'minina, ke atas orang-orang beriman, kitaban mawquta. Kitaban ni satu kewajipan, mawqutan yang ditentukan waktunya. Yang ditentukan waktunya. Sekali lagi tuan-tuan dengar dulu Inna salata, sesungguhnya solat itu telah adalah ia ke atas orang-orang beriman, satu kewajipan yang ditentukan waktunya. Ini ayat ni cukup popular. Semua orang tahu kan tuan-tuan kan? Sesungguhnya solat itu sebenarnya kita tak boleh buat suka-suka hati kita, ikut time kita suka, tapi telah ditentukan waktunya. Waktu zuhur solat zuhur, waktu asar solat asar. Kecuali ada perkara-perkara tertentu yang menyebabkan kita jamak solat tersebut. Yang itu Rasulullah telah menjelaskan kepada kita, walau bagaimanapun solat itu telah ditentukan waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita ambil satu persatu tuan-tuan. Inna salata, sebentar. Inna, mana apa inna? Sesungguhnya kan? Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat haraf. Haraf apa? Inna. Sesungguhnya. Betul ke tidak? Sesungguhnya. So ini ialah haraf penegasan. Betul ke tidak tuan-tuan? Ini ialah haraf penegasan. Kita dah belajar banyak tentang inna kan? Hari ni kita ada kuis tentang perkara yang berkaitan dengan dua kalimat yang istimewa dalam Al-Quran. As-salata maknanya solat. Betul ke tidak? As-salata maknanya solat. So ini ialah kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan. Ni ada alif lam di pangkal kalimat. Ini merupakan kalimat isim. Baik, isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Cuba jawab saya. Mabni ke mu'rab? Tentulah dia mu'rab ustaz. Kan? Okey. Kalau mu'rab kita tengok apa pangkat dia. Dia ini sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan? Cuba jawab. Dia sedang berpangkat mansub. Betul ke tidak? Tanda mansub di mana? Tanda mansub dia fathah lah ustaz. Tu jawapan dia. Cuma nak tanya tuan-tuan ni, ujungnya ada ta marbutah kan? Ini muannas ke muzakkar tuan-tuan? Ada ta marbutah di ujung. Inilah kalimat muannas. Sesungguhnya solat itu, so inilah kalimat muannas ni solat ni. So ganti nama diri dekat dalam as-salatani ila syi ataupun hiya. Tuan-tuan sesungguhnya solat itu, kemudian kanat, telah adalah ia. Kanat maknanya telah adalah ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada solat lah tadi. Sebab tu ada pi kat ujung ni kan fa'il. Betul ke tidak? Ini fa'il apa tuan-tuan? Fa'il madhi. Telah adalah ia. Telah adalah ia. Okey. Kanat telah adalah ia. Kana telah adalah dia lelaki. Kuntum telah adalah kamu. Kanu telah adalah mereka. Kunti telah adalah engkau perempuan. Dia semua kaf dengan nun tu mesti kena ada. Kun, jadilah oleh engkau. Tu semua adik-beradik si kana tu. Okey, ala maknanya atas.
ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Baik, kemudian kita pergi kepada al-mu'minina. Al-mu'minina ni maknanya orang-orang yang beriman. Betul ke tidak? So ini kalimat isim ke fi'il ke haraf? Tentulah kalimat isim. Betul ke tidak? Ni ada alif lam di pangkal kalimat. Ni orang-orang yang beriman tu. Okey tuan-tuan, ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Ini isim biasa. Tapi dia jamak salim. Betul ke tidak tuan-tuan? Okey, kalau jamak salim kan, dia ni sedang berpangkat apa? Ni isim biasa Dia sedang berpangkat apa? Sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur. Yang ni kita bahaskan selepas pengajian dua isim yang istimewa ni. Nanti kita akan bahaskan perkara ini pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Kalau ini jamak muzakkar salim, mana tanda baris bawah dia? Mana tanda baris atas dia? Mana tanda baris depan dia? Adakah dia macam biasa? Nak baris atas pakai fathah, nak baris depan pakai dhammah, nak baris bawah pakai kasrah. Macam tu ke ustaz? Nanti saya jelaskan kemudian. Kalau jamak muzakkar salim macam ni, nak marfu' pakai apa? Nak mansub pakai apa? Nak majrur pakai apa? Itu kita akan jelaskan kemudian. Tapi ini ialah isim biasa. Jamak muzakkar salim merupakan isim biasa tuan-tuan. Okey, kitaban. Kitaban maknanya kewajipan ataupun satu kewajipan. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf. Ni tengok ni ada tanwin ni. Kalau tanwin di isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia lah kalimat isim lah ustaz. Betul ke tidak? Okey, kalau isim, apa pangkat dia tuan-tuan? Tengok dia kitabun ke kitaban ke kitabin? Kitaban kan? So dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub di mana? Tu fathah baris atas. Kenapa dia mansub? Nanti kita bahaskan kemudian. Mauqutan. Mauqutan maknanya yang ditentukan waktunya. So ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Mauqutan ni ada tanwin ni. Ada tanwin kan? Kalau ada tanwin di isim ke fi'il ke haraf? Tentulah isim. Betul ke tidak tuan-tuan? So ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Yang ni isim biasa. Ni ialah isim. Dia bukan isim tanya, dia bukan isim tunjuk, dia bukan isim apa? Dia bukan isim isyarah, dia bukan isim dhamir. Ni isim biasa tuan-tuan. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi tu semua tuan-tuan dah kenal. Dia ada 6 kan yang paling digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. So ini ialah isim biasa. So kalau isim biasa kita nak buat apa? Tengoklah pangkat dia. Betul ke tidak? So dia ni sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur. Cuba jawab saya. Dia sedang marfu' ke mansub ke majrur tuan-tuan baris atas. Dia sedang berpangkat mansub lah ustaz. Betul ke tidak? So kalau dia pangkat mansub, mana tanda dia? Ni fathah ni. Kalau saya nampak dhammah kat sini, maknanya itu tanda dia sedang berpangkat marfu'. Betul ke tidak tuan-tuan? Kalau saya nampak dia berbaris bawah mauqutin, maknanya dia sedang berpangkat majrur. So baris-baris ini menunjukkan dia sedang berpangkat apa. Faham tak tuan? Ni tanda dia. Faham tak? Okey tuan-tuan, sekarang ni soalan saya ialah, tuan-tuan tengok balik dekat dalam ayat ni, yang ni semua kena jawab Tuan-tuan sekarang ni masih dalam perbahasan dua kalimat istimewa dalam Al-Quran. Betul ke tidak tuan-tuan? So saya nak tuan-tuan keluarkan dua kalimat istimewa dalam Al-Quran. Dalam rangkap ni, dalam ujung ayat ni. Manakah dia dua kalimat istimewa dalam Al-Quran ni? Dia sendiri ke adik-beradik dia, tak kira lah. Saya nak tuan-tuan keluarkan dua. Dia ada dua je dalam ni. Jangan salah tunjuk pula Tuan-tuan tolong jawab. Kita dah belajar lama dah benda ni. Daripada minggu lepas lagi kita bahas perkara ni. Dengan begitu detail. So tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya mana dua kalimat istimewa dalam Al-Quran yang kita dah pelajari sebelum ni. Tolong jawab soalan saya dan hantar ke 010-817-3131. Saya mengharapkan tuan-tuan janganlah buat kesilapan dalam soalan ni. Dengar elok. Kalau tak faham, tak tahu, tuan-tuan buka balik program video kita yang sebelum daripada video. Ni video kedua kan. Tuan-tuan tengok video pertama tadi. InsyaAllah nanti tuan-tuan boleh faham. So saya tunggu jawapan tuan-tuan hantar ke 010-817-3131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.